Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid yang dikasihi sekalian. Apa khabar? Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita masih bersama dan kita dapat bertemu lagi untuk mempelajari ilmu tata bahasa hari ini. Hari ini cikgu nak sentuh berkaitan dengan tata bahasa, iaitu fokus kepada kata tugas dan berkaitan dengan kata sendi dan kata hubung. Kata sendi dan kata hubung ni murid-murid, dia merupakan satu daripada jenis kata tugas. Okey, cikgu jelaskan kepada kamu kamu tengok muka cikgu ni. Kamu tengok muka cikgu walaupun tak berapa nak komersial, tapi orang kata banyak yang orang kata muka manis. Bolehlah buat modal. Baik. Jadi cikgu nak terangkan kepada kamu bahawa golongan kata ni dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama kata nama. Yang kedua kata kerja. Yang ketiga kata adjektif dan yang keempat kata tugas. Ada 4. I repeat order KFC. 1 kata nama. Kedua kata kerja. Ketiga kata adjektif dan keempat kata tugas. Ada 4 jenis golongan kata. Baik murid-murid. Kalau golongan kata ni, yang paling susah orang kata ialah kata kerja. Kata kerja paling susah. Kerana kata kerja ni dia ada imbuhan yang dipanggil sebagai imbuhan me-i dan imbuhan me-kan. Ini yang agak sukar. Namun demikian, dia ada rumus dia. Kau dah kenapa adik Aman? Okey. Ini ada rumus dia yang kita boleh hafal. Tapi hari ni cikgu tak nak cerita tentang rumus kata kerja. Itu yang pertama, yang susah, kata kerja. Yang kedua, kata tugas. Kenapa kata tugas susah? Kata tugas susah kerana kata tugas ini terbahagi kepada 17. Ambil engkau. 17. Berapa banyak kata tugas tu yang kita kena kuasai. Sebab itulah cikgu sentuh hari ini berkaitan dengan kata tugas. Dan kata tugas yang cikgu nak bincang pada hari ini tertumpu kepada kata sendi nama dan kata hubung. Kita sentuh dulu kata sendi nama. Kalau tak sempat kata sendi nama, kalau sempat kita sentuh kata hubung, kita akan sentuh terus kata hubung. Kalau kita tak sempat sentuh kata hubung, kita stop sampai kata sendi nama. Apa yang mustahak ialah cikgu nak kamu mengenal kata sendi nama. Cikgu nak kamu mengenal kata sendi nama. Ini yang kamu harus ketahui. Tolong hafal. Paling kurang ada 16 kata sendi nama yang mesti kamu ingat. Baik murid-murid, tanpa melengahkan masa hari ini, cikgu akan sentuh dulu berkaitan dengan kata sendi nama. Baik. Nanti dulu cikgu nak buka word. Cikgu nak buka word untuk cikgu buat nota. Cikgu akan buat nota dan kemudian cikgu akan share dalam grup. Alright. Nota cikgu ni kelas bahasa. Sekejap cikgu nak buat ni dulu. Watermark. Nak buat watermark dulu baru cikgu share. Kamu kalau cuba jawab soalan tu, kamu akan rasa macam susah agak soalan cikgu Syed ni. Kamu rasa macam susah agak ni. Aku selalu mengingatmu. Okey, dah boleh share. Cikgu boleh share sekarang. Baik, aku tengok betul-betul. Cikgu share sekarang. Harap semua nampak. Semua nampak tak? Semua nampak? Semua nampak tak hari ni? Nampak cikgu. Okey, thank you. Alright. Kalau nampak okey. Baik. Sekarang ni murid-murid, cikgu nak sentuh tentang kata sendi nama. Pelajaran kita yang pertama ialah kata sendi nama. Kata sendi nama ni, kalau kamu nak tahu. Sekejap. Okey. Kata sendi nama ni, yang pertama, kamu kena faham kenapa dia dipanggil kata sendi nama. Sebab, kenapa dia ada perkataan nama kat belakang. Kata sendi nama mesti diikuti oleh kata nama. Sebab itulah dipanggil sebagai kata sendi nama. Kata sendi nama inilah kata yang mesti diikuti oleh kata nama.
Dia mesti diikuti oleh kata nama atau frasa nama lah kita panggil. Kata biasa satu, kalau frasa dia boleh jadi dua, jadi tiga kan. Contohnya kata ialah budak. Budak tu kata. Kalau budak lelaki itu dia jadi frasa, dia boleh diperluas kan. Kita belajar gitu. Baik. Kata sendi nama ni mesti diikuti oleh kata nama atau frasa nama. Dan kamu kena ingat bahawa kata sendi nama tiada maksud. Tetapi mempunyai fungsi. Dia tak ada maksud. Dia tak ada maksud tau. Tapi dia ada fungsi. Itu kamu kena faham. Dia berbeza dengan kata nama. Contoh kata nama. Babi tu apa babi? Kalau kita sebut babi. Babi ialah sejenis haiwan. Babi ialah sejenis haiwan yang berhidung besar, bulat di hadapan. Kalau dalam WhatsApp tu, selalu orang guna. Warna pink. Warna pink selalu orang guna. Baik. Okey. Kalau kata sendi nama, dia tak ada maksud. Dia memang tak ada maksud. Ya Allah. Apa ya Allah, ya Allah, sadaqallah. Okey, mute. Kau nak berzikir, kau mute dulu. Nak berzikir, ya Allah, sadaqallah, mute dulu ya. Okey. Nanti cikgu pun confuse. Nak tanya ke, nak berzikir. Baik. Jadi itu yang pertama. Itu yang kedua. Dia tidak mempunyai maksud tetapi mempunyai fungsi. Kata sendi nama. Baik, kata sendi nama ni dia boleh jadi keterangan. Boleh menjadi keterangan ayat. Yang keempat, boleh menjadi pelengkap ayat. Boleh jadi pelengkap. Pelengkap ni bermaksud kena ada dia baru ayat tu lengkap. Itulah maksud pelengkap. Okey. Boleh menjadi pelengkap ayat, boleh menjadi keterangan ayat. Kita tak nak sentuh lah benda tu secara mendalam. Hari ni cikgu nak ajar kamu cara mengingat kata sendi nama. Cara mengingat kata sendi nama. Okey. Jadi semua orang tolong dengar, faham betul-betul. Cikgu nak kamu ingat kata sendi nama. Okey. Ilmu ni ialah ilmu mahal. Maksudnya ialah cikgu mencipta ilmu ni untuk membantu murid-murid sekolah rendah mengingat kata sendi nama. Ingat contoh je. Ini contoh kata sendi nama yang kamu kena ingat. Okey, cara mengingat kata sendi nama ialah kita guna teknik cerita. Teknik cerita. Ada dua jenis cerita yang kamu kena hafal untuk mengingat kata sendi nama. Ada dua jenis cerita kamu kena hafal. Yang pertama namanya teknik kahwin. Teknik kahwin, beranak, kemalangan. Kahwin, beranak, kemalangan. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua dipanggil sebagai teknik kembar. Teknik kembar dan teknik anjing. Teknik kembar dan anjing. Perhal pula. Kau tengoklah. Kamu tengoklah dulu. Cikgu ajar. Cikgu nak ajar kamu ingat kata sendi. Nanti bila dia macam ni, cikgu nak murid cikgu tu ada standard. Maksudnya ialah kalau orang tanya kamu tu kata apa, kamu dapat memberikan jawapan. Kalau orang tanya kamu apakah contoh kata sendi nama, kamu guna teknik ni. Teknik kahwin, beranak dan kemalangan. Dan satu lagi ialah teknik kembar dan anjing. Tengok betul-betul. Supaya cikgu nak kamu ada standard. Iaitu murid cikgu Isyad ni kalau orang tanya dia boleh jawab. Cikgu tak suka kalau kamu kata kamu murid cikgu tapi bila ditanya kata sendi nama, bagi contoh kata sendi nama, entahlah. Itu cukup tak gemar. Okey. Baik. Sekarang kita nak belajar teknik kahwin, beranak dan kemalangan. Cara mengingat kata sendi nama. Baik, kamu tengok sini. Teknik beranak, kahwin dan kemalangan. Nombor 1. Okey. Bila kita nak hafal kata sendi ni, dalam perkataan sendi tu dah ada contoh kata sendi. Ni. Bila kita sebut kata sendi nama, bila kita sebut kata sendi nama, maka dalam perkataan sendi tu dah ada contoh kata sendi. Apa dia? Di lah. Bila ada di, adalah dia punya isteri. Iaitu ke.
Di kahwin dengan ke, keluar anak nama kepada. Ingat di ni suami, ke ni isteri. Di kahwin dengan ke, lahir anak jadi ke apa? Kepada. Nampak? Kemudian, kepada kemalangan. Hilang ke jadi pada. Hilang ke jadi pada. Pada pula, kemalangan sekali lagi, tinggal dah. Tinggal dah, dia pun berkahwin dengan seseorang namanya dari. Dapat anak namanya daripada. Cukup sampai situ. Faham ataupun tidak? Itu teknik kahwin beranak dan kemalangan. Teknik kahwin beranak dan kemalangan. Okey. Baik. Kita ulang balik. Kita ulang balik. Kita ulang balik. Sabar. Jangan gelabah. Kita sabar ulang balik. Okey. Bila orang tanya kita, bagi contoh kata sendi. Ingat, dalam orang kata perkataan sendi tu dah ada contoh kata sendi, iaitu kita bermula dengan di. Kita bermula dengan di. Kita bermula dengan di. Di ni ada isteri, namanya ke. Di dan ke berkahwin. Lahirnya anak bernama kepada. Kepada ni nakal. Suka main kat jalan raya, akhirnya aksiden. Aksiden hilang ke, tinggal pada. Tinggal bahagian. Kepada tu, ke tu ialah mungkin bahagian badan dia. Jadi ke tu hilang. Kepada aksiden, hilang ke, jadi pada. Tak serik lagi, aksiden lagi, tinggal dah. Ada aksiden lagi, pa tu hilang, tinggal dah. Jadi dah ni pun kahwin dengan ri. Lahirnya anak namanya daripada. Sampai situ. Faham ataupun tidak jalan cerita dia? Agak-agak boleh ingat ke tidak? Okey. Baik. Sekarang, kalau begitulah, saya nak panggil seseorang. Setelah ku dimiliki. Saya nak panggil dia. Dia ni merupakan anak tiri. Bukan anak tiri. Anak tiri pula dah. Anak murid Cikgu Galib. Anak tiri pula dah. Kalau kamu murid Cikgu Galib, bermaksud kamu dan cikgu ni rakan seguru tau. Sebab cikgu murid Cikgu Galib juga. Kita ni kira kawan lah dia. Cuma cikgu lebih tua daripada kamu. Kamu beruntung, muda-muda kamu dapat belajar daripada dia. Okey? Saya dengan Cikgu Galib. Kau diamlah Man, aku tak tanya kau. Aku nak tanya orang lain ni. Okey. Nanti cikgu tanya kamu, kamu tak jawab, cikgu bogilkan kamu. Okey. Baik, dia. Diam. Okey, sekarang dia. Ada ke dia tu? Ya. Ya. Okey. Nak ingat kata sendi nama, kita guna satu teknik dulu. Namanya teknik kahwin, beranak dan kemalangan. Dalam kata sendi, dalam perkataan sendi tu dah ada contoh kata sendi. Apa dia? Di. Di kahwin dengan siapa? Ke. Dapat anak nama apa? Kepada. Kepada aksiden tinggal apa? Pada. Pada ni aksiden lagi. Tinggal apa? Mana ada de? Dah. Dah kahwin dengan apa? Ri. Dah kahwin dengan ri jadi dari. Kemudian dapat anak nama apa? Daripada. Kan senang. Ini contoh kata sendi. Cara nak ingat, dek. Cara nak ingat. Okey. Seterusnya. Terima kasih dia. Cukup. Cikgu nak panggil seorang dia. Cukup. Cikgu nak panggil seorang. Cukup. Ada lagi ke yang tak dapat ni? Okey. Baik. Seterusnya. Nak sambung lagi. Ini namanya teknik kembar dan anjing. Mula-mula dia ada kembar 4. Cikgu cerita dulu kembar. Kembar 4. Kembar 4 namanya 4S. Kembar dia 4S. Kembar 4S namanya. Okey. S yang pertama ialah seperti. Kedua, sebagai. Ketiga, sejak. Sejak dengan semenjak sama. Yang keempat ialah sampai. Sampai ni sama maksud dengan sehinggalah.
Sampai dengan sehingga tu sama. Okey. Kemudian ada dua kembar lagi. T nama dia, kembar T. Apa dia? 2T. Terhadap, tentang. Kemudian ada kembar 2 lagi. 2D. Demi, dengan. Kemudian, ini kembar. Anjing bunyi macam mana anjing? Anjing bunyi apa? Au. Au. Bunyi macam gitu kan? Okay. Jadi A ni apa? Akan. U ni untuk. O, oleh. H, hingga. Itulah dia. Ingat dia ada 4 S. Kembar S dia ada 4 kembar dia. T ada 2. S 4 kembar apa? Seperti, sebagai, sejak, sampai. 2T ni terhadap, tentang. 2D ni apa? Dengan, demi. Ini bunyi anjing. Bunyi anjing. Anjing A-U-O-H. A akan, U untuk, O oleh, H hingga. Jadi cikgu berharap dengan menggunakan teknik ini, kamu dapat ingat kata sendi. So kata sendi ni, kamu campurkan dari atas sampai ke bawah ni, itulah senarai kata sendi nama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Guna teknik ni, 18 kata sendi nama kamu boleh ingat. 18 kata sendi nama kamu boleh ingat. Okey. Jadi ingat kembar 4, kembar 2. Kembar 2 tu 2T, 2D. Kembar 4 tu 4S. Kemudian bunyi anjing. Baik, kalau begitu, cikgu akan tanya Aiman. Sebab sibuk tadi kan, dia nak tanya. Okey, Aiman. 4S. S yang pertama apa? Seperti. Seperti. S yang kedua? Sebagai. Sebagai. S yang ketiga? Sejak. Sejak. S yang keempat? Sampai. Sampai. 2T. T yang pertama? Tentang. Tentang. T yang kedua? Terhadap. Terhadap. T yang ketiga? Tak ada. D. D pula? Dengan. Dengan. D yang kedua? Demi. Anjing bunyi macam mana anjing? Au. Au. A tu apa? Akan. 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 U tu apa? Untuk. Untuk. O tu apa? Oleh. Oleh. H tu apa? Hingga. Hingga dengan sehingga sama. Jadi murid-murid, cikgu berharap agar dengan menggunakan teknik ini, kamu dapat mengingati. Kamu dapat mengingati kata sendi nama. Inilah senarai kata sendi nama. Tak perlu salin pun. Tak perlu salin, kamu perlu ingat sahaja. Kamu perlu ingat sahaja. Baik murid-murid, cukup sampai situ berkaitan dengan kata sendi nama. Okey, sekarang ni cikgu nak sentuh berkaitan dengan ni pula. Sekejap cikgu nak kita bincang tentang ni. Okey, berdasarkan teknik yang cikgu jelaskan sebentar tadi, confirm kamu boleh jawab soalan nombor 1. Okey, cikgu nak panggil cikgu nak panggil Naimah. Nak panggil Naimah, pembaca berita kita. Iaitu Naimah untuk menyenaraikan 5 kata sendi nama berdasarkan teknik yang cikgu ajar tadi. Okey Naimah, senaraikan apa-apa kata sendi nama yang kamu ketahui. Sebagai. Sebagai, okey sebut aja. Seperti, betul. Demi. Demi, okey cantik. Lagi.
terhadap, Terhadap, okey. Lagi? daripada, Daripada, akan. akan. Okey, terbaik betul. Okey, terbaik betul. Mana-manalah kata sendi nama yang kita belajar tadi kamu boleh senaraikan. Terhadap, apa lagi tadi? Kau Akan. laju sangat. Akan. Satu lagi? Demi. Demi. Okey. Cikgu pun dah tak teringat dah apa Nema cakap. Okey, thank you Nema. Syabas, tahniah dan power. Alright. Okey. Jadi macam ni lah murid kita belajar, kita terus apply. Cikgu memang macam tu. Ajar dan cikgu akan terus kaitkan dengan bentuk dan juga kehendak soalan. Mudah-mudahan dengan kaedah ini dapat membantu kamu untuk mengenal kata sendi nama. Baik murid-murid. Sekarang kita akan tengok B. Kita akan tengok B. Jadi cikgu nak panggil siapa cikgu nak panggil dia ada dua ni. Alisha 1204 dengan 288 Alisha ni. 288 Alisha lah kot, budak Andalas kot 288 Alisha lah kot. Budak Andalas ke 1204. Test dululah. Cuba unmute. Yang Alisha 288 ni. Ke Alisha 1204 ni budak Andalas Tahu. Kamu sekolah mana? MRS Malu Gajah. Bukan. Okey, tak apalah. Kamu jawablah. Okey, kamu jawab. Okey, baca petikan cikgu akan baca petikan, kemudian kamu tengok ada tak kata sendi nama kat sini. Persaingan hidup yang semakin meningkat memerlukan manusia mengurus masa dengan cekapnya. Ada tak kata sendi? Ada? Ayat pertama. Okey, mana kata sendi dia? Dengan. Okey, dengan. Baik, bagus. Okey, ayat kedua. Salah satu cara untuk menjimatkan masa ialah adanya sistem pengangkutan yang cekap. Ada tak? Ada untuk. Untuk kat sini cuba tengok. Sekiranya diikuti kata kerja, untuk ni bukan kata sendi tapi kata hubung. Ingat Untuk, selepas untuk, kalau ada kata kerja, untuk tu ialah kata hubung, bukan kata sendi. Ni tip dia. Untuk yang diikuti kata kerja merupakan kata hubung. Dia bukan kata sendi. Ingat kata sendi nama tu apa? Selepas kata sendi tu ada apa dia? Kata nama. Tapi kalau untuk yang diikuti kata kerja, menjimatkan tu kata kerja, dia bukan kata sendi. Sebaliknya untuk yang diikuti oleh kata kerja merupakan kata hubung. Okey, jadi untuk kat sini bukan kata hubung, kata sendi tu kata hubung. Okey, jadi ayat kedua ni tidak ada kata sendi. Pada hari ini kereta merupakan satu keperluan dan bukan lagi satu kemewahan. Patutnya ada titik kat sini. Ada kata sendi kat situ? Tak ada. Tak ada. Orang ramai kini lebih gemar berkenderaan sendiri walaupun berlakunya kesesakan lalu lintas yang semakin teruk di kawasan tertentu. Ada? Kata sendi? Ada. Mana? D. Okey, dah ada 2. Tengok, ada berapa tempat kosong? Ada 5. Kita nak 5 cukup Peningkatan kenderaan persendirian terutamanya yang menggunakan bahan api seperti diesel dan petrol telah banyak mengakibatkan pencemaran kualiti udara. Ada kata sendi? Ada seperti. Seperti, bagus. Ingat seperti kalau diikuti kata kerja, dia bukan kata sendi nama. Tapi kata apa cikgu kata? Kata hubung. Hubung okey. Baik, bahan-bahan pencemar utama ialah karbon monoksida dan hidrokarbon. Ada? Tak ada. Bahan-bahan ini jika berada dalam kepekatan yang tinggi akan mendatangkan masalah kesihatan. Ada satu yang cikgu tak sebut. Ada satu kata sendi kat situ. Tapi akan ni bukan sebab akan ni diikuti oleh kata apa ni? Kata kerja kan?
Tu bukan kata sendi. Dalam ni merupakan kata sendi. Oh. Dalam. Tapi tak ada dalam contoh tadilah. Tak ada dalam contoh tadi. Kita boleh tambah dalam contoh tadi. Iaitu 3D. Kita tambah 3D. D yang ketiga ialah dalam. Boleh tambah. Baik. Dah jumpa 4 kan? 1, 2, 3, 4. Kita nak satu lagi. Peningkatan bilangan kenderaan persendirian di jalan raya. Jangan ulanglah. Maksudnya kalau ada pengulangan ni, kita tulis satu sahaja. Bukan saja menimbulkan masalah kesesakan lalu lintas, justru boleh membawa kepada tekanan. Ada kata sendi kat sini? Tak ada. Ada, iaitu kepada. Oh, tak perasan. Kata sendi. Kepada. Ada satu kat sini. Kepada. Jadi, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kat sini. Jadi, nombor 1 jawapannya ialah dengan. Nombor 1 ialah dengan. Nombor 2, di. Nombor 3, seperti. Nombor 4, dalam. Nombor 5 ialah kepada. Nombor 5 ialah kepada. Okey, cukup. Terima kasih Alisha. Terima kasih kerana sudi memberikan respon kepada soalan cikgu. Okey. Jadi murid-murid kita dah jumpa lagi. Formula ni tambah satu lagi 3D tadi. Tadi 2D kan? Kita tambah 3D lah. D yang pertama ialah dengan, kedua demi, yang ketiga dalam. Baik, ada 5 kata sendi di sini. Sekiranya kamu jumpa perkataan untuk tu diikuti oleh kata kerja, itu bukan kata sendi. Untuk ni dia ada 2. Satu dia kata sendi, satu kata hubung. Kalau diikuti oleh kata kerja, maka untuk tu ialah kata hubung. Tolong ingat. Akan ni pula, selepas akan, kalau diikuti oleh kata nama, dia kata sendi nama. Tapi akan, kalau diikuti oleh kata kerja, dia bukan kata sendi nama. Sebaliknya, itu merupakan kata bantu. Itu merupakan kata bantu. Baik. Cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Baik. Cikgu ada contoh untuk kata sendi tak? Tu tadi yang cikgu ajar, ni lah kata sendi ni. Teknik kahwin beranak dan kemalangan. Di kahwin dengan ke. Dapat anak namanya kepada. Kepada kemalangan hilang ke jadi pada. Pada kemalangan tinggal da. Da kahwin dengan ri, dapat anak daripada. Ni contoh kata sendi lah ni. Ni semua contoh kata sendi lah ni yang cikgu ajar ni. Teknik kembar pula. Ada kembar 4, ada kembar 2, ada kembar 3. Dan juga anjing. Anjing kenapa panggil anjing? Ni bunyi. Au, bunyi anjing. Teknik kembar 4. 4S bermaksud S tu ada 4. S pertama seperti, S kedua sebagai, S ketiga sejak, S keempat sampai. 2T pula, dia ada 2T, kembar 2. Bermaksud T yang pertama tentang, T yang kedua terhadap. Kemudian ada kembar 3, 3D. D yang pertama dengan, D yang kedua demi, D yang ketiga dalam. Bunyi anjing auh. A ialah akan, U ialah untuk, O ialah oleh, H ialah hingga. Itulah yang cikgu ajar tadi ni, cara mengingat ni ialah contoh kata sendi nama lah tu. Contoh ayat untuk perkataan untuk. Oh, okey, baik. Ini yang cikgu nak ni. Apakah perbezaan? Cikgu tengok Apakah perbezaan? Okey, ini soalan yang baik. Murid-murid, tengok sini. Kawan kamu ni ada tanya soalan yang bagus. Hannah ni tanya soalan yang bagus. Apakah perbezaan untuk
sebagai kata sendi nama dengan untuk sebagai kata hubung. Ini kan soalan Hannah kan? Ini kan soalan Hannah. Betul tak Hannah? Cikgu rasa cikgu kena bercakap dengan Hannah lah kalau dia boleh buka mic. Okey Hannah, boleh unmute tak Hannah? Ya. Inilah soalan kamu kan? Okey, baik. Dia macam ni. Jawapan dia ialah untuk sebagai kata sendi nama, untuk sebagai kata sendi nama, ayatnya tak boleh penggal. Ayatnya tak boleh dipisahkan. Kalau untuk sebagai kata hubung, ayat dia boleh dipisahkan. Cikgu tunjuk kat kamu cikgu bagi contoh. Contoh 1. Saya berjuang untuk negara. Cuba pisahkan ayat ni. Boleh ke tak? Cuba Hannah pisahkan ayat ni. Boleh ke tak? Boleh ke tak boleh? Hannah ada lagi tak di talian? Hannah ada lagi tak di talian? Kamu unmute. Cikgu nak cikgu nak bersoal jawab dengan kamu. Okey. Tak boleh rasa. Okey, tak boleh. Kalau kamu pisahkan, dia cara nak pisahkan ialah kita kena buang untuk tu. Kalau kita buang untuk, dia akan jadi macam ni. Saya berjuang, saya negara. Ayat ni kedengaran sangat bangang ya. Ayat ni kedengaran sangat geli kita dengar. Saya negara. Mana ada saya negara? Okey. Cikgu tunjuk ke Hannah satu lagi contoh. Hannah boleh ni tak? Hannah boleh pisahkan dua ayat tak? Saya pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Okey Hannah, boleh pisahkan tak jadi dua ayat? Boleh. Okey, cuba pisahkan. Saya pergi ke perpustakaan dan saya membaca buku. Saya pergi ke perpustakaan, satu. Saya membaca buku. Jadi, apabila ayat ini boleh penggal, ini. Tak boleh pisahkan. Sekiranya tak boleh pisahkan, jadi fungsi untuk dalam ayat tu ialah untuk sebagai kata sendi nama. Untuk dalam ayat tu ialah kata sendi nama. Kalau ayat ni boleh dipisahkan, maka untuk dalam ayat tu berfungsi sebagai kata hubung. Hannah faham dah? Hannah dah faham? Dah faham jadi macam ni lah murid-murid. Sebab itu cikgu kata apabila cikgu membentangkan ini persoalan murid. Cikgu masukkan dalam ni Hannah. Hannah ni dari sekolah mana Hannah? Setiabudi. SMK Setiabudi Tak ada K. Tak ada. Kamu sekolah Setiabudi je? Okey. Baik. Persoalan baik. Jadi inilah jawapannya. Jadi cikgu berharap agar persoalan ini telah terjawab dan Hannah tidak lagi mengalami kekeliruan. Hannah, apakah perbezaan antara di dengan ke? Allah, ini pun tak reti ke? Di tu menunjukkan tempat, ke tu juga menunjukkan tempat. Cuma perbezaan antara di dengan ke ialah di tu merujuk benda yang belum sampai, yang sudah sampai. Kalau ke belum sampai lagi. Cukuplah tu. Baik. Cikgu tak nak ni. Persoalan murid yang kedua. Persoalan murid yang kedua, perbezaan antara di dengan ke. Apakah perbezaan di dengan ke? Di dengan ke. Senang je. Di belum sampai.
D merujuk sesuatu yang belum sampai. Sesuatu yang dah sampai. Kalau ke merujuk sesuatu yang belum sampai. Contoh, saya akan bercuti ke Melaka. Saya sedang bercuti di Melaka. Ini belum sampai. Ini dah sampai. Itulah perbezaan dia. Jelas tak? Jelas tak? Okey. Right. Inilah perbezaan dia yang ketara. Perbezaan yang ketara. Cikgu menjawab segala persoalan bahasa. Baik. Kalau kau banyak tanya macam tu, bila kita nak habis? Bila kita nak habis? Saya dalam perjalanan untuk menuju ke Melaka. Dah sampai? Belum sampai? Saya sedang menuju ke Melaka. Ini pun belum sampai. Ini belum sampai. Okey. Inilah persoalan dia. Semua persoalan telah terjawab. Jadi cikgu berharap agar kamu tidak lagi mengalami kekeliruan. Okey. Jadi murid-murid, sekarang kita akan tengok bahagian C pula. Okey. Kalau ada apa-apa persoalan, kamu mungkin boleh bertanya kepada cikgu lah. Okey. Kita tengok soalan C. Soalan C. Baik kita akan panggil. Cikgu akan pilih 5 orang murid untuk jawab soalan C. Baik, cikgu akan panggil Yusof Husaini dulu. Yusof Husaini, sila jawab soalan nombor 1. Okey. Harga kain batik tulis lebih mahal daripada harga kain batik cap. D. Okey, D betul, jawapannya ialah D. Kain batik tulis ni kain batik lukis lah. Dia lukis guna tangan. Kalau cap ni dia guna cap. Cikgu tunjuk kat kamu. Cikgu tunjuk kat kamu apa perbezaan dia. Batik, cap. Dia guna alat tu. Dia guna alat ni. Maksudnya ialah benda ni dah ada, dia tinggal lekatkan dekat kain je. Kalau batik lukis lain. Batik lukis. Dia lukis guna tangan tau, satu-satu. Kamu nampak ni. Berada ni dia lukis satu-satu. Batik lukis jauh lebih mahal daripada batik yang tekan-tekan guna cap tu. Jadi apabila menunjukkan perbandingan, lebih ni merupakan perbandingan. Lebih ni merujuk perbandingan. Kata sendi yang menunjukkan perbandingan dalam pilihan jawapan ni ialah daripada lah. Ini merujuk perbandingan. Perbandingan. Jadi kena guna daripada. Okey. Baik. Settle. Sekarang ni kita akan tengok nombor 2. Nombor 2. Nombor 2 cikgu akan panggil Syazmin Wan. Syazmin Wan, sila jawab nombor 2. Wayang kulit yang terkenal di Kelantan dipercayai berasal dari selatan Thailand. Dari selatan Thailand. Selatan Thailand ni menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat. Jadi kalau menunjukkan tempat, maka kena guna dari lah. Ni menunjukkan tempat. Cikgu buat macam ni. Buat macam ni lah senang. Kemudian tempat ni kita kena guna dari. Okey, jadi jawapannya ialah C. Baik, bagus. Seterusnya, kita nak panggil siapa pula? Nak panggil Nazrin Syahmi. Nazrin Syahmi, silakan. Nombor 3 sila jawab, Nazrin Syahmi. Oh, tak ada pula. Hilang. Okey.
Kalau begitu kita panggil Nukman. Nukman, silakan Nukman. Nukman Adha. Ya, cikgu. Okey, Nukman, silakan jawab nombor 3. Jadual perlawanan badminton itu telah ditampalkan pada papan kenyataan sukan. Betul Papan kenyataan ni lah satu tempat yang ada perbuatan pada papan kenyataan tu. Pada papan kenyataan ini ada satu perbuatan. Okey. Pada papan kenyataan ni ada satu perbuatan. Iaitu perbuatan menampal. Jadi kalau tempat ni, papan kenyataan ni merupakan tempat. Kalau tempat tu ada perbuatannya, iaitu menampal, maka kita kena ambil pada. Jangan guna di. Sekolah rendah banyak murid-murid guna di. Sekolah rendah banyak murid-murid guna di. Okey. Baik, terima kasih. Seterusnya, kita akan tengok soalan nombor 4. Kita nak panggil Nazif. Nazif, silakan Nazif. Nombor 4, Nazif. Kamu perlu meminta maaf pada. Meminta maaf kepada. A. A ke D? D. D, daun. A. Kau ni mana satu? Pening kepala otak aku. A. Okey, A. Baik, nanti dulu Nazif. Jangan mute lagi. Okey, cikgu nak tanya kamu. Cikgu bagi contoh Saya ingin meminta wang tempat kosong ibu untuk belanja sekolah. Cuba isi tempat kosong. Apa tempat kosong yang sesuai ni? Daripada. Okey. Ulang balik. Apa dia? Meminta wang daripada. Meminta wang. Apa dia kamu nak isi kat sini? Daripada. Okey. Ini meminta Ini meminta tau. Kat sini kamu jawab daripada. Kenapa kat sini kamu jawab kepada? Itu masalah je. Kalau minta, mesti meminta maaf daripada. Nampak tak? Itulah dia. Cikgu menggunakan tata bahasa perbandingan nama dia. Tata bahasa perbandingan untuk memberikan penerangan kepada murid. Minta wang daripada. Minta maaf mestilah daripada. Kena konsisten lah. Mana ada minta kepada. Orang tak minta kepada. Orang kalau guna kepada tu beri atau menyerahkan kepada. Okey. Baik, terima kasih Nazif. Seterusnya kita nak panggil Nakiuddin Nakib. Nakiuddin Nakib, sila jawab soalan nombor 5. Hello? Nombor 5, apa jawapan dia? Mereka telah sampai di Melaka pada pukul 9 malam tadi. Jawapan dia lah D. Apa beza D dengan ke, Nakib? D dah sampai ke belum? D dah sampai ke belum. Baik, bagus. Terbaik. Jadi itulah murid-murid. Kita dah pergi kepada 3 bentuk soalan. Yang soalan bentuk pertama, cikgu jelaskan dulu kamu kena, ini soalannya ialah soalan pengetahuan. Maksudnya ialah kamu senaraikan apa-apa kata sendi nama yang kamu tahu. Kemudian B pula ialah soalan berbentuk peperiksaan. Maksudnya ialah berdasarkan petikan tu, cuba senaraikan apa kata sendi yang ada. Okay? Yang ni yang kamu tahu. Yang kamu tahu mungkin banyaklah. Tapi dalam ni, kena ambil kata sendi yang ada dalam petikan sahaja. Yang ini pula merupakan soalan objektif. Yang berada dalam kertas 1 BM bahagian A. Baik, habis. Sekarang ni cikgu nak kita tengok soalan D pula. Kamu kena kenal pasti. Ini merupakan soalan bahagian B. Ini merupakan soalan bahagian B. Lepas tu kita akan ambil yang ni lah. Lepas tu cikgu ingat hari ni kita tak sempat lah nak habiskan kata hubung. Kita hanya sentuh berkaitan dengan kata sendi nama. Baik.
Kita tengok senaraikan 6 kesalahan penggunaan kata sendi nama. Cikgu bagi kamu masa lebih kurang dalam 3 minit untuk melihat, untuk menyenaraikan ada berapa kesalahan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kesalahan. Ada 6 kesalahan kata sendi nama dalam petikan ini. Tolong kenal pasti dan kamu buat pembetulan. Cikgu bagi masa 3 minit lah. Cikgu bagi masa 3 minit untuk kamu jawab lah. 3 minit untuk kamu jawab. Okey. Baik. Ini saya nak petik nama siapa Saya nak petik nama Nadine. Nadine, cuba tengok ayat pertama. Ada kesalahan kata sendi nama tak? Ada. Yang mana Nadine? Yang dari tu. Okey, dari. Cikgu akan bagi peluang kepada Nadine untuk jawab semua kesalahan bahasa untuk ni. Ini semua kamu yang belanja kita orang jawapan. Baik, dari salah. Kenapa dari salah? Dari tu menunjukkan apa, Nadine? Dari tu menunjukkan tempat. Okey. Lagi? Lagi? Tempat, arah, masa. Okey, jadi dari ni fungsi dia lah untuk ATM iaitu arah, tempat dan masa. Okey murid-murid, untuk pengetahuan kamu, penggubal soalan ni dia kalau gubal soalan, dia akan kelirukan kita dari kelirukan dengan daripada je. Kamu tengok sini, ni tip dia. Cikgu nak share dengan kamu. Penggubal ke siapa-siapa ke buku kat luar tu, dari ni, dia akan kelirukan kita dengan daripada. Sebab tu cikgu guna versus. Kalau penggunaan dari salah, confirm jawapannya ialah daripada. Faham tak Nadine? Faham. Dia tak akan dari lawannya dengan pada. Takkan macam tu. Dia takkan. Dari dia akan guna, dari biasanya dia akan kelirukan dengan daripada. Itu je. Jadi kita tulis kat dalam ni, dari salah. Kita terima jawapan kamu, bagus. Kamu dapat mengenal pasti. Kat sini dari yang salah. Yang betul ialah daripada. Bagus Nadine. Okey. Seterusnya Nadine. Ada kesalahan lain tak? Perenggan pertama dulu. Sukan memanah kepada pemangkin. Okey. Kepada pemangkin ni salah. Sebelum tu ada lagi tak kesalahan? Ada Nadine? Ada Nadine? Apa benda Apa yang tu? Okey, cikgu belanja kamu. Di dalam. Di dalam tu salah. Okey. Di dalam ni, penggubal dia akan kelirukan kamu macam ni. Kalau dalam merujuk ruang abstrak. Merujuk abstrak. Abstrak ni ialah benda yang kita tak nampak. Abstrak itu ialah benda yang tak nampak. Perkara yang kita tak nampak. Biasanya
Penggubal akan mengelirukan kita dalam dengan di dalam. Di dalam tu apa beza dengan dalam? Di dalam ada ruang. Bila ada ruang maksudnya boleh letak benda. Simple je. Kalau ada ruang dia boleh letak benda. Itulah perbezaan antara dalam dengan di dalam. Okey, cuba kamu tengok penggunaan di dalam ayat ni. Cuba baca. Untuk disenaraikan Di dalam program pembangunan sukan. boleh letak benda kat program? Tak. Tak boleh. Jadi bila tak boleh letak benda, penggunaan di dalam tu salah. Kita akan ambil jawapan yang sering dikelirukan iaitu dalam. Itulah cara dia. Cara penggubal nak gubal soalan. Ni cikgu bagi tahu kamulah. Okey. Baik, seterusnya. Kepada tu salah betul. Menjadikan sukan memanah kepada pemangkin salah. Bagus, kamu dapat kenal. Yang betul apa dia? Yang betul sebagai. Yes, betul. Sebagai pemangkin. Menjadikan sukan memanah kepada pemangkin salah. Sepatutnya ialah sebagai pemangkin. Okey, ada 3. Sekarang, ada lagi tak? Tak ada. Tak ada dah. Okey, kita tengok perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Yang salah hingga. 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 Tidak dapat dicapai hingga jangka pendek. Dengar pun dah cacat dah. Sepatutnya apa dia? Sepatutnya dalam. Sepatutnya dalam hingga ni salah. Sepatutnya ialah dalam. Okey. Kita nak lagi 2, Nadine. Lepas tu selesai lah. Okey. Okay. Salah bagi. Bagi tak ada masalah. Bagi dengan untuk tu sama je. Sebab bagi tu bukan kata sendi. Cuba tengok lepas bagi tu ada apa? Ada kata kerja. Kalau kata kerja, bagi tu bukan berfungsi sebagai kata sendi tapi kata hubung. Okey. Agar. Agar bukan kata sendi. Ni okey. Yang ni. Bagi sini. Bagi semua pelajar ni. Kamu kata bagi yang ni kan tadi kan? Tak, yang tu lah. Yang bagi yang tu lah. Okey. Betul lah. Cikgu ingatkan bagi yang mula-mula tu. Ada 2 bagi. Okey, jadi bagi salah. Yang sepatutnya ialah untuk. Memberikan peluang untuk semua pelajar atau memberi kepada. Memberikan peluang kepada semua pelajar untuk menyertai sukan memanah supaya negara mempunyai bakat yang terbaik untuk mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Okey, sebenarnya soalan ini dia hanya tengok. Kita baca balik. Cikgu rasa cikgu dah kurangkan kepada 5 je kot. Sukan memanah merupakan satu dari sukan yang telah dipilih oleh pihak Jabatan Pendidikan Jasmani Sukan untuk disenaraikan dalam program. Hal ini bersesuaian dengan matlamat negara yang ingin menjadikan sukan memanah sebagai pemangkin untuk kepentingan sukan. Okey. Ada satu lagi perenggan pertama tu. Ada satu lagi. Peringkat antarabangsa ni merupakan tempat. Jadi kita kena guna apa? Kepada. Bukan. Kita guna di. Di peringkat. Pada tu salah. Pada peringkat antarabangsa tu, Tata Bahasa Dewan dia guna di peringkat. Jadi kesalahan sini lah pada. Kita guna di peringkat. Kita guna di peringkat antarabangsa. Okey. Baik. Sampai itu saja. Terima kasih cikgu ucapkan kepada Nadine. Terima kasih. Ada 6 yang telah dikenal pasti di sini. Okey. Baik murid-murid. Habis. Cikgu berharap agar kamu dapat memahami kesalahan-kesalahan. Kamu dapat kenal pasti dan kamu dapat membuat pembetulan. Kamu dapat membuat pembetulan. Okey. Baik.
Di persada antarabangsa ni, persada ni peringkat lah. Peringkat antarabangsa. Baik, sekarang ni kita tengok soalan E pula. Kita tengok soalan E, kita akan panggil lah. Ada 10 orang. Jadi cikgu akan panggil sesiapa saja untuk mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam soalan 1 dan dia kena betulkan. Baik, cikgu akan panggil siapa ni? Atas sekali. Cikgu akan panggil Adam Danish. Adam Danish, kenal pasti kesalahan. Nombor 1. Adam Danish. Adam Danish ada? Ada tak Adam Danish? Ya, saya. Adam Danish, nombor 1, kenal pasti kesalahan bahasanya. Kesalahan bahasa ni kesalahan kata sendi saja. Okey. Yang mana salah agak-agak? Nombor 1. Terhadap. Terhadap salah. Sepatutnya? Sebenarnya Okey. Cikgu belanja kamulah. Dari itu salah. Daripada. Dari itu menunjukkan arah, tempat dan masa. Ibu bapa ni, ibu bapa ni bukan arah, bukan tempat, bukan masa. Ini manusia. Kalau manusia kita kena guna daripada. Kita guna daripada. Baik. Seterusnya, nombor 2. Nombor 2, cikgu nak panggil siapa pula? Kita panggil Alif Azmi. Alif Azmi? Alif Azmi ada? Okey. Nombor 2. Azmi. Rakyat Malaysia terkaluk pada undang-undang sama ada seorang itu berkedudukan tinggi atau rendah. Mana yang salah? Mana yang salah? Yang salah ialah tertakluk ni kita tak guna kepada kita tak guna tertakluk kepada. Sepatutnya kita guna tertakluk apa? Tertakluk pada. Tertakluk pada. Ingat tu, tertakluk kepada salah. Yang betul ialah tertakluk pada. Baik, terima kasih. Seterusnya kita nak panggil Amy Zaf. Amy Zaf. Amy Zaf ada? Hello. Hello. Amy, sila jawab soalan nombor 3. Di zaman pendudukan Jepun, rakyat negara kita hidup dalam kesukaran dan ditindas dengan kejamnya. Yang mana salah? Dalam. Dalam salah. Sepatutnya? Di dalam. Hoi. Apa beza dalam dengan di dalam? Di dalam boleh letak benda, ada ruang. Kesukaran ni boleh letak benda ke? Tak. Jadi dalam tu betul. Dalam tu tak boleh letak benda. Merujuk abstrak. Di dalam boleh letak benda. Contoh, saya berak di dalam tandas. Di dalam tandas. Tandas tu ada ruang. Apa bukti dia ada ruang? Kita boleh letak tahi di dalam tandas tu. Itulah beza dalam dengan di dalam. Okey, 3 ni. Yang salah jelasnya ialah di ni. Di kan merujuk tempat. Merujuk tempat. Zaman ni merupakan masa. Zaman pendudukan Jepun merupakan masa. Jadi kita akan guna pada zaman pendudukan Jepun. Okey. Seterusnya. Kita akan panggil siapa pula? Aman Kaha. Aman Kaha. Cikgu. Aman Kaha, sila jawab soalan nombor 4. Mana yang salah? Antara Maisarah, Fatin dengan Damia, ternyata Damia lah yang paling matang pemikirannya. Ada berapa orang ni? Maisarah, Fatin, Damia. Berapa orang? 3. Kalau 3, kita tak guna dengan tau. Kita tak guna antara dengan kalau 3 orang. Kalau 3 orang, kita guna dan. Kalau 3 orang, kita guna dan. Kita guna dan. Baik. Itu saja. Okey. Nombor 5. Nampak? Cikgu
ajar kesalahan bahasa ni, cikgu terus terang je. Kalau membandingkan 3 orang, kita guna dan. Kalau nak membandingkan 2 orang, kita guna dengan. Faham? Contoh antara Maisarah dengan Fatin, baru betul kena guna dengan. Kalau bandingkan 2 orang, boleh guna dengan. Kalau nak membandingkan 3 orang, kena guna dan. Baik, seterusnya. Cikgu nak tanya Arashi. Arashi ada ke Arashi? Arashi ke Mak Arashi? Arashi ada? Okey. Kalau begitu Atirah Damiah. Nombor 5 Atirah Damiah. Atirah Damiah nombor 5. Saya perlu menyapu ubat di lutut kamu yang berdarah itu, kata Zaimah kepada Zali. Yang mana salah? D. Sepatutnya pada. Sepatutnya pada. Okey, Atirah, belanja lagi cikgu untuk soalan nombor 6. Apa yang salah nombor 6? Daripada. Selain daripada ni salah selain daripada ni salah. Kenapa salah? Sebab selain ni merupakan kata sendi. Daripada ni merupakan kata sendi. Ingat kata sendi tak boleh duduk sebelah-sebelah. Jadi selain daripada salah, yang betul ialah selain je. Selain je yang betul. Selain daripada salah. Tidak ada istilah selain daripada. Okey. Seterusnya kita nak panggil Awatif. Awatif, sila jawab soalan nombor 7 Awatif. Awatif, tengok soalan nombor 7. Di antara. Di antara salah. Di antara ni merujuk tempat. Jadi di antara salah sepatutnya apa dia? Antara. Baik, bagus. Okey, nombor 8 Awatif. Belanja cikgu satu lagi, nombor 8. Belanja satu lagi Awatif. Soalan nombor 8, apa yang salah? Hingga. Hingga ke salah. Kenapa hingga ke salah? Dengar sini murid-murid. Kata sendi tak boleh hadir sebelah-sebelah. Cikgu ulang. Kata sendi nama tak boleh hadir bersebelahan. Dia tak boleh datang berturutan. Contoh macam selain daripada ni. Selain ni kata sendi, daripada kata sendi. Hingga kata sendi, ke kata sendi, tak boleh. Kena pilih. Hingga atau ke saja. Kena pilih salah satu. Biasanya kita akan pilih hingga. Hingga titisan darah takhir. Baik. Nombor 9. Okey, terima kasih Awatif. Cikgu nak panggil Damia Balkis. Damia Balkis kakak Nopal, nombor 9. Apa yang salah? Saya sanggup melakukan apa-apa saja. Demi untuk cinta kita berdua. Demi untuk. Demi untuk ni salah. Kenapa demi untuk salah? Sebab kata sendi tak boleh bersebelahan. Jadi kita pilih apa dia? Demi. Suka hati kita nak pilih demi ke untuk. Biasanya kita pilih yang depan demi je. Kamu pilih demi. Okey. Baik. Dan yang terakhir kita akan panggil Balkis Wardina. Nombor 10. Balkis Wardina, nombor 10, apa yang salah? Di dalam. Di dalam. Kenapa di dalam salah? Sebab dia tak ada tempat nak masuk. Apa benda tu? Dia tak ada ruang, tak boleh letak benda. Ya. Jadi di dalam lazimnya dikelirukan dengan apa? Dalam. Dalam. Baik, bagus. Jadi murid-murid, habislah hari ini. Inilah senarai 10 soalan popular berkaitan dengan kata sendi. 10 senarai soalan popular berkaitan dengan kata sendi yang telah cikgu ubah. Jadi murid-murid, sampai di situ saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan kepada kamu kerana sudi bersama cikgu pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Jumaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.